mewariskan aku seorang. Tapi ini perintahnya Allah. Cinta aku pada kamu dengan cinta pada anak aku tak sampai mengatasi cinta aku kepada Allah. Ini kekuatannya nak diangkat. Kita lah anak sakit, mak tak sembahyang, tak letih. Suami nak sembahyang, anak tak boleh letak. Takut anak nangis, tapi tak takut, tapi neraka. Sebab itu buku terbaru saya kata pujuklah rasa. Untuk melihat, kan keras juga punya. Untuk pujuk hati ni, aku ni hamba Allah ke bukan? Aku ni mengikut rasa Allah ke bukan? Kalau dia hamba Allah, dia tidak boleh lari dari mengikut Rasulullah. Sebab itu Nabi Ibrahim nak tinggalkan anak 8 tahun tinggal datang balik. Kalau kita jadi isteri 8 tahun pun tak datang. Rasa-rasa datang balik nak ambil, nak terima. Hang di mana 8 tahun? Ku jaga anak satu orang lah, dia baru nak datang. Tak ada. Tapi isteri yang terasuh, cinta Allah mengatasi segala-galanya. Silakan. Syukur Alhamdulillah datang juga awal akhirnya. Di mana anak dia tu di sudut sana. Anaknya sedang bermain. Panggil main sini Ismail. Kamu dulu kan tanya, mana ayah kamu? Ini ayah kamu. Loh, dah besar pun datang. Betul tak? Tapi anak itu dididik oleh tangan orang yang mencintai Allah lebih dari anaknya. Orang yang mencintai Allah lebih dari sayang suaminya. Sebab itu bila perintah korban, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu ya Allah. Sebab itu masa Nabi Ibrahim bermimpi diarah untuk menyembelih. Ya Allah ya Tuhanku, kalau inilah wahyu ya Allah, datangkan mimpi ini 3 kali ya Allah. Datang 3 kali, berunding anak dengan ayah yang tak pernah dijaga ni. Saya nak membangun keyakinan supaya tuan dan puan melihat kisah itu sebagai bukti cinta Allah mengatasi segala-galanya. Sebab itu bila perintah dijalankan, bila dirundingkan, anak yang umur 8 tahun dengan ayah yang tak pernah datang. Kalau anak kita kata apa? Ayah pergi kita. Betul tak? Aku muda lagi, kau dah tua, kau lah korban. Betul? Sebab anak kita dididik pakai kita, tak pakai Allah. Tapi Nabi Ismail dididik pakai Allah. Sebab itu ditanya, di mana ayahmu? Ayahmu sedang menjalankan perintah Allah. Ayah kamu adalah seorang utusan Allah. Sebab itu bila dirunding, mudah-mudahan saya jadi anak yang sabar wahai ayah. Silakan. Ya Allah, kita takut dah suruh anak solat, apalagi nak kena sembelih. Tetapi sebab cinta kita sangat nipis. Pengalaman peribadi sekolah rendah agama, sekolah menengah tak pernah menengah agama pun 90% anak tak cukup 5 waktu. Nak cakap apa? Secara langsung, ni maknya, ini anaknya. Dia tanya, siapa tak sembahyang subuh? Saya. Maknya mana? Sila bangun mak. Sebab macam mana tak perasan. Masa nak kena empuk tak dapat lulus peperiksaan. Sebab itu kisah Nabi Ismail dengan Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Kekuatan membuktikan. Sebab itu bila nak disembelih saja wahai ayah, jangan terlentangkan aku. Nanti kamu tak mampu menjalankan perintah Allah ini, maka tinggalkan aku supaya kamu tidak melihat wajahku. Keyakinan Allah sangat dekat. Bila keyakinan Allah sangat dekat, tak ada cinta Rasulullah kosong. Sebab itu kita diangkat ikrarnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tak boleh lengkap. Sebab tadi jawaban tadi menunjukkan keyakinan kita belum penuh. Kau nak sangka markah syahadahnya belum selesai. Bila syahadah belum selesai, rasa-rasa mampu tak jadi hamba Allah. Jadi hamba duit, hamba harta, hamba perut, hamba keluarga. Ini kita bimbang. Sebab itu saya banyak tanya, kamu kerja cari apa? Apa jawapan paling banyak? Saudara sudah bekerja atau belum? Kerja sebab apa? Cari apa? Apa sebab anda kerja? Cari duit dah, kata dah. Dia tidak akan kata cari redha Allah. Dia akan kata cari duit, cari makan, cari gaji, cari nafkah. Halal pun tak ada. Rata-rata.
Kenapa dia tak rasa aku ini pengikut Rasulullah, aku ini hamba Allah? Makanya yang aku cari rezeki dari Allah. Untuk dapat rezeki lebih bahagia, bahwa aku sedang mencari redha Allah, mengikut jalannya jasa Rasulullah. Tak boleh malas. Sebab itu orang bertakwa itu mengangkat kekuatannya. Kalau bekerja bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Karena dia merasa paling dekat dengan Allah. Kalau belum dekat dengan Allah, mana mungkin rasa dekat dengan Rasulullah? Ini langkah-langkah yang kita tak rakam di jiwa anak. Sebab itu jawapannya saya cari duit. Lepas cari duit, kita apa? Makan, lepas makan, tidur. Sebab itu nama dari kita, kalau kamu buat 3 perkara dalam hidup. 1, malamnya tidur, siapnya kerja. Petangnya makan, malam tidur balik, esok kerja balik, makan balik. Kamu sama dengan binatang-binatang yang di luar. Berapa ramai anak kita menjatuh? Hari ini anak takut mak ayah dan tuan dan puan. Mak ayah takut anak-anak. Kita dulu kita takut mak ayah. Lah ni ya Allah, doktor macam mana nak larang? Nanti kalau mau marah dia lari. Masalah sekarang, kerana kita tidak mengikat anak kita dengan keyakinan bertuhan. Akhirnya cinta kita kepada anak dan cinta anak kepada kita kerana duitnya. Berapa ramai ibu ayah yang tinggal di gerai, ditinggal di masjid, tinggal di surau. Ayah tunggu sekejap, dia kata nak pergi tandas, tengok tak balik dah. Sebab itu kalau pergi pusat-pusat perlindungan, termasuk satu daripadanya yang apa tu, impian kasih rumah di Tajik Dewasa, ada 9 keluarga emas macam saya. Ditinggal anaknya pertama apa 7 mingguan tapi yang pun tak biskut, hantar macam-macam. Kenapa tak bawa mak balik? Tak sanggup. Isteri saya tak nak jaganya. Wahai suami, jangan dapat menantu jadi hantu. Bila tak ada cinta Allah, berbakti dengan orang tua, dia tak nampak ada syurga. Bila dia tidak ada cinta Allah, dia terlupa dia sedang mencari redha Allah. Tak ada cinta Allah, dia tidak akan mencari apa yang namanya akhirat, apa yang namanya barzakh, apa yang namanya alam kubur. Anak kita tak ingat mati pun. Kalau itu sekali lagi kita mohon bersama-sama tuan-tuan, kalau kita belajar sekadar fakta masuk dalam kepala, sama macam tengok berita. Oh, tsunami, Allah kesiannya. Habis berita kesian hilang. Tapi kalau melihat dengan mata Allah, aku nak bantu, aku nak doa. Ini kekuatan paling sikit lah. Bukan pergi amal Palestin kat Malaysia pun. Tengok yang kurang nak tolong, tengok yang salah nak betul. Juga kita ni surau, tak kira lah. Sebab itu sekali lagi, akhirnya Rasulullah tinggal dalam kepala, tidak tinggal dalam penampilan, tidak tinggal dalam sasia. Tak ada pun teringin nak jumpa Rasulullah. Sebab itu teringin nak pergi syuah ibu, teringin nak pergi sana, teringin nak kahwin, teringin nak ada anak, terlupa nak ganti anak jadi pengikut Rasulullah. Jadi anak muda hari ini ada Rasulullah tetapi dalam ingatan, tidak tertampil dalam perbuatan, karena tidak ada contoh dari ibu dan ayah. Duduk macam Rasulullah, berjalan macam Rasulullah, tengok orang macam Rasulullah, makan macam Rasulullah, berpakaian macam Rasulullah. Kotlah fashionnya tak ketinggalan zaman. Tapi ini cara Rasulullah, kenapa malu? Bercakaplah macam Rasulullah, bergaullah macam Rasulullah, bernasihat macam Rasulullah, bercakaplah macam Rasulullah. Tak ditanam. Sebab itu maknya ya berita tak habis-habis. Sebab tak ada cara bercakap macam Rasulullah. Oleh itu kita bangun balik, baca balik biografi agung Rasulullah yang didetailkan secara mudah untuk kita ikut. Cari balik Sahih-Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi. Itu adalah luahan-luahan hadiah cenderamata dari Rasulullah. Kalau buku hadis tak pernah tengok, anak tak kenal hadis. Sebab itu saya bila jadi pengerusi persatuan penduduk di tempat saya, setiap kali bulan-bulan Islam ini, saya ambil semua hadis Nabi itu sekat-sekat, semua anak dapat satu. Duduk meja jadi pentas. Nak bagi anak rasa ada Rasulullah. Bagi dia hafal, bagi dia baca, bagi dia balik, naik pentas baca. Dapat hadiah pensel box. Jadi sekurang-kurangnya anak itu tahu ada satu hadis.
yang dia pernah baca. Kemudian saya buat sirah sekat-sekat. Kamu sambung. Anak kecil, anak jalan tu dah boleh baca dah, yang tua dah boleh baca. Supaya dia merasa ada kisah yang dia faham. Tapi tak ramai kita berminat untuk membuat pertandingan mencari nama-nama Allah, pertandingan menyusun nama-nama Nabi, termasuk semalam hari keluarga. Apa pertandingannya? Ya Allah, melukis. Ada tak nama Allah? Kalau lukis benda-benda yang ada kaitan dengan agama, tak ada. Doraemon lah, apalah, itu tak letih. Permainannya cari gula-gula, cari makan dan makan. Jadi sebab kita tidak merasa menyubur rasa cinta dengan Rasulullah, itu tugas semua kita. Sebab itu semua kita mesti ada perangai Rasulullah, supaya anak tengok, ini Rasulullah, ini musuh Allah. Patutnya Rasulullah tapi musuh Allah. Gak ada macam-macam. Sekali lagi saya mohon tuan dan puan, jangan mengadatkan yang bukan ibadat. Belajarlah supaya kenal yang mana ibadat, yang mana adat, supaya kita mendapat keberkahan yang sebenarnya, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat sedikit menjawab soalan kursi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian begitu bersungguh Umi di dalam perkongsian beliau sebentar tadi. Saya memang kalau forum dengan Umi ni pun kita kadang-kadang rasa malu. Kita sebagai orang lelaki, ialah orang mungkin di kalangan orang muda, tapi kesungguhan beliau itu untuk melihat masyarakat mengambil manfaat dan supaya kita bermuhasabah diri kita, terutamanya kepada ibu bapa. Tadi saya dapat tangkap bahawa keperluan kita ibu bapa memberi contoh yang terbaik pada anak-anak. Sebab itulah khususnya pada ibu bapa, banyakkan kita bermunajat, berdoa pada Allah, minta, ya Allah, tolong bagi kekuatan pada saya untuk menjadi contoh yang baik pada anak-anak. Minta, kita minta, tak payah minta bahasa Arab pun tak apa. Minta bahasa Arab, ya Allah, tolong beri kekuatan pada aku untuk menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Sebab action speak louder than word. Perbuatan kita menjadi contoh, dia orang tengok. Macam ada satu kes khusus pelajar jannah. Pelajar jannah khusus Banu Ain, disebut pada pelajar adik-adik balik nanti suruh ayah beli rotan. Adik-adik dah umur 12, suruh ayah beli rotan, cakap ke ayah, ya, kalau saya tak solat, ayah rotan saya. Adik-adik setuju? Semua budak-budak setuju. Ustaz, setuju tak nak suruh ayah beli rotan? Cakap ke ayah, kalau dia tak solat, suruh ayah rotan. Setuju tak? Semua setuju. Ada seorang budak tanya, Ustaz, kalau ayah saya tak semayang, boleh tak rotan tu? That's the real problem. Ayah pun datang bulan juga. Ini masalah. Kita memberi contoh yang tak baik. Anak tengok mak pergi shopping, mak tak semayang tu, sambut kenduri. Mak kita tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Sebab itulah kita kena selalu minta bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, berilah kekuatan untuk aku menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak. Janganlah kami buruk kita ini diwarisi oleh anak-anak kita. Na'udzubillah. Kita pun bukan sempurna, tapi kita sedang menuju ke arah itu. Untuk seterusnya, Sarah, mungkin Sarah dah banyak merujuk dalam pengalaman Sarah berbisnes, pengalaman mengkaji tentang Khadijah, tentang sahabat Rasulullah, tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lain. Mungkin Sarah boleh kongsi pada kita semua apa perkara yang kita perlu realisasikan. Mungkin dari segi prioritinya, mungkin yang kita boleh mulakan sedikit demi sedikit, insyaAllah. Baik, bismillah. Berdasarkan pengalaman hidup, pengalaman sikit je, saya masih muda, sangat muda dengan tuan-tuan dan perempuan baru merangkap dalam dunia ni, atau pesan sikit daripada anak kecil tu. Dan apa yang saya dengar daripada Tuan Mir Andre sebentar tadi, dan juga apa yang dikongsikan oleh Ustaz dan juga Umi, dalam kehidupan ini, apa yang sebenarnya daripada saya tentang Khadijah sendiri dan juga suami bagi suaminya, iaitu baginda Rasulullah SAW, penetapan matlamat hidup itu sangat penting. Dan bila kita menetapkan sesuatu matlamat, kita melihat
bagaimana kita hendak menjayakan matlamat tersebut. Sebagai seorang usahawan, pemikiran seorang usahawan, dia pertama sekali dia fikirkan keuntungan. Kerana bila dia mengeluarkan sesuatu modal, mesti ada untung. Sama ada untuk itu dalam bentuk kewangan atau untuk itu dalam bentuk kehidupan dia. Perkara yang baik itu juga satu keuntungan. Dan lebih baik bagi usahawan itu dia meletakkan segala-galanya kerana Allah SWT. Kerana situ dia akan melihat sebuah keluarga, hasilnya kesannya kepada keluarganya dan juga kesannya kepada bisnesnya. Jadi seorang usahawan, dia akan meletakkan satu matlamat. Matlamat utama dia adalah keuntungan. Jadi macam mana nak capai keuntungan? Dan nak capai keuntungan yang mana sama ada keuntungan cepat atau keuntungan yang lambat. Yang cepat bagaimana, yang lambat bagaimana. Cepat kita buat kat Facebook je. Itu pun kalau orang macam kita, itu paling cepat. Tapi tak secepat mana. Baik. Jadi begitu juga sebenarnya dipindahkan ke dalam kehidupan. Kita kena ada matlamat. Matlamat itu sampai satu tahap kena sentiasa diperbaharui. Sampai satu tahap seperti mana kita berazam lah tiap-tiap tahun kita pun dah hujung tahun kan, tak apa lagi nak masuk tahun baru. Adakah tahap azam tahun ini sudah menjadi capai, ataupun akan dibawa ke tahun hadapan, ataupun tak akan dibawa ke mana-mana. Itu satu yang perlu kita fikirkan. Jadi penetapan matlamat itu yang saya belajar daripada berada dalam dunia perniagaan. Dan saya rasa penetapan matlamat ini bukan hanya pada usahawan, tetapi kepada kita semua. Sekarang kita semua ada matlamat, iaitu mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pada masa yang sama kita duduk dalam syurga itu bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan juga seluruh ahli keluarga kita dan juga kepada seluruh ahli keluarga kita. Itu yang kita impikan. Jadi segala apa yang saya belajar di situ, saya rasa itu bagi seorang, bila mana kita belajar sesuatu, kita ubah, letakkan dalam keadaan diri kita. Kita melihat orang lain yang dalam keadaan rugi, sama ada rugi duit, rugi masa, rugi ruang waktu. Sesungguhnya sebagaimana Rasulullah SAW yang bermaksud ada dua nikmat yang diberi kepada manusia, dan manusia ini banyak sekali mensisihkan nikmat tersebut, iaitu nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi kedua-dua nikmat kita gunakan sebaik-baiknya, dan itu juga adalah satu keuntungan. Jadi bila kita guna, itu adalah kerugian. Dan sebenarnya apa yang kita buat juga adalah satu perniagaan. Perniagaan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perniagaan antara kita dengan sesama makhluk yang lain. Dalam perniagaan, untuk mendapat untung, kita kena beli dulu, buatkan modal, beli satu produk, kemudian kita jual. Begitu juga dalam kehidupan. Untuk mendapat kebaikan, kita kena buat baik. Buat baik kepada orang lain, dan orang lain akan buat baik kepada kita. Tapi mungkin bukan melalui dia, InsyaAllah Allah takdirkan melalui orang lain. Kerana itu saya pegang bahawa dunia ini adalah perniagaan, dan kehidupan juga kita adalah perniagaan. Dan sebagaimana usahawan dan contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Terapkan dalam hati kita, terapkan dalam diri kita bahawa cintakan kepada Rasulullah SAW, InsyaAllah akan melahirkan keluarga yang bahagia, sahabat yang sejahtera, juga negara yang penuh makmur dan akan sentosa. Semasa saya berada dalam rancangan Liga Solehah, perjalanan Liga Solehah, kesinambungan daripada Solehah, sewaktu berakaman di Kelantan, kami berjumpa dengan, kami dijemput bersarapan, sarapan percuma lah, tapi dijemputlah bersarapan oleh seorang makcik, di mana dia seorang pengendali kantin sekolah. Dia sebelum balik dia kata, sampaikan dan sebarkan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW itu akan menunjukkan kita ini adalah orang yang baik. Bila kita jadi baik, orang akan ikut orang yang baik. Saya sebarkan, tak apa dia cakap, tak apa, kalau tak solat, kalau orang tak solat tak apa, tapi kita kena tunjukkan dia bahawa hasil orang yang solat ini bagaimana. Bila kita ni orang yang baik, kita tunjuk contoh yang baik dengan pakaian yang baik, cara makanan yang baik, cara tutur kata yang baik, dia akan ikut kita. Dia akan tanya, apa yang kau buat ni, benda apa dia tenang. Dan kita akan bagi tahu dan tadi itu satu cara yang mudah. Dan dia sebut sebarkan. Masa saya dengar, saya macam wow, saya kagum dengan makcik.
Dan dia seorang usahawan yang berjaya. Sebarkan. Kalau kita seorang tukang masak, sebarkan sunnah Rasulullah itu dalam masa-masa kita memasak. Cara mana kita mencuci makanan kita dengan baik, sayur-sayur kita kemudian kita berselawat semasa memasak. Sebarkan dia. Sebarkan macam mana kita memasak dengan yang baik. InsyaAllah orang yang makan itu semoga menjadi yang lebih baik. Begitu juga sebagai seorang penulis, dia menulis perkara yang baik. Sebarkan. Dan saya hanya ingat makcik itu sebut sebarkan. Sampai sekarang ingat sebarkan sunnah Rasulullah SAW. Dan satu yang sebelum akhir, satu yang saya ingat, seorang yang saya sangat kenal. Setiap kali dia merancang sesuatu, dia akan sebut akhirnya, itu pun kalau aku hidup lagi. Asalkan malahan rancang perkara untuk isu rancang nak pergi, contoh ya, isu rancang nak pergi kedai, nak makan kesianai. Itu pun kalau aku hidup lagi. Kalau hidup, tak apalah mana tak akhir apa. Setiap kali saya mendengar tu syahdu saya rasa. Maksudnya malam tak akhir malam saya bersama dengan dia. Itu pun kalau saya hidup lagi. Jadi bila buat perkara-perkara begitu, kita akan menetapkan matlamat kita supaya matlamat esok hari ada matlamat yang lebih baik, bukan matlamat yang kurang baik. Dan kita akan memanfaatkannya. Adakah esok ada ruang lagi tak untuk membuat sesuatu? Ada. Dan semoga aku hidup lagi untuk esok. Itu pun kalau kita hidup lagi. Jadi sebelum kita merembuskan nafas terakhir, dan selagi kita masih ada peluang, marilah kita bersama-sama berusaha menjadi yang terbaik, mengutip sebanyak-banyaknya sunnah Rasulullah SAW, dan menjadikan Rasulullah SAW itu yang tersemat di hati kita, supaya dapat kita bersama-sama dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga dan insya-Allah. Terima kasih kepada Sarah di atas apa yang disampaikan sebentar tadi. Saya teringat sepotong hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan tentang kolam Kautsar. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ialah satu telaga air yang disediakan khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat kelak. Dalam satu hadis Rasulullah menceritakan nanti akan berlaku ada umat Nabi Muhammad yang datang nak minum dari kolam Kautsar. Rasulullah nampak dari jauh, tu umat aku dah tu. Semakin dekat, Rasulullah confirm itu umat aku dah. Tetapi apabila kumpulan ini semakin dah hampir dekat dengan Rasulullah, ketika itu datang malaikat menghalang. Malaikat kata, tunggu dulu, kamu tak layak minum dari kolam Kautsar ini. Kumpulan itu kata, wahai malaikat, kami umat Nabi Muhammad. Rasulullah pun kata, ya malaikat, ini umatku. Kata para malaikat, wahai Muhammad, memang mereka dilahirkan sebagai umatmu, tetapi setelah kau tinggalkan mereka telah meninggalkan ajaranmu dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka tak layak nak minum dari kolam Kautsar. Allahu Akbar. Dia lahir sebagai umat Nabi Muhammad, tapi cara pakaiannya tidak ikut cara Nabi Muhammad ajar. Cara bergurau, bercakap, berkeluarga, bersosialnya menjauh daripada apa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta jauhlah. Moga-moga Allah beri kekuatan pada kita untuk mengamalkan ajaran baginda dalam kehidupan kita. Tapi dalam nak mengamalkan ajaran Rasulullah ni sudah pasti berbagai cabaran, banyak halangan, orang perli, orang tutup. Jadi untuk seterusnya mungkin dia boleh kongsi sedikit dengan kita dalam suasana penghijrahan, suasana perubahan. Mungkin ada kawan-kawan yang pernah bersama dulu, apa respon dia orang dan bagaimana dia hadapi suasana ini dan apa perancangan dia untuk seterusnya dalam nak terus istiqamah ni, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah saya berhijrah, tidak dinafikan memang ada banyak perkara baru yang saya lalui, perkara yang manis dan perkara yang menyakitkan. Setelah saya berhijrah, saya menemui kawan-kawan baru, kawan-kawan yang lebih kata orang memberi saya pengajaran yang baik dalam hidup ni. Saya mengenal banyak perkara yang baik, dan tak dinafikan juga kawan-kawan yang lama mula menjauhkan diri daripada saya. Kadang-kadang bila saya cuba membawa diorang
ke arah yang lebih baik. Dia akan rasa macam nanti dulu belum bersedia lagi. Jadi tak nafikanlah di situ juga saya lihat ada beberapa golongan kawan-kawan saya yang menjawabkan diri saya, tapi itu semua adalah doa daripada Allah Taala. Saya tidak nafikan. Dalam Quran juga tertulis, jangan kamu gelarkan diri kamu orang yang beriman sebelum kamu diuji. Jadi saya rasa ini adalah ujian daripada Allah Taala kepada saya, dan ini adalah fasa yang baru kerana saya masih dalam proses mengenal diri, mengenal segala-galanya. Setelah selama ini saya hidup dalam keadaan yang tidak jelas. Alhamdulillah. Bila kita cerita tentang saya ingin bercerita tentang keyakinan. Kalau dulu saya seorang yang saya solat dan saya percaya pada Allah, tapi bila saya solat, keyakinan saya tu saya tak pasti, saya tak tahu Allah Akbar, tapi dalam kepala fikir kejap lagi saya percaya banyak orang macam tu. Kerana apa dia jadi macam tu? Kerana saya percaya keyakinan kita kepada Allah tidak seyakin. Kita tidak yakin yang Allah sedang merenung kita ketika solat. Sebagai contoh sekarang, kita yakin yang Allah minta kita. Yang kita cakap ni betul, memang Allah sedang minta, tapi kita yakin tak? Nak dapat keyakinan ni yang susah. Tapi insyaAllah kalau kita dapat keyakinan ni, mintalah apa saja kepada Allah, Allah mengabulkan. Kerana kan kita yakin. Kita yakin tidak ada Tuhan selain dia. Kita yakin hanya dialah hanya dia satu-satunya Tuhan. So ini yang saya belajar setelah saya berhijrah tentang keyakinan, muhasabah diri. Alhamdulillah, dan saya yakin insyaAllah setelah nanti kawan-kawan saya juga diberi hidayah insyaAllah dengan izin Allah. Banyak perkara-perkara yang saya lalui sejak saya berhijrah. Alhamdulillah. Untuk yang masa sekarang ni saya ada juga syuting, tapi saya memilih tak juga saya memilih, dan saya kurangkan aktiviti berlakon saya lebih pada penulisan dan penyarahan. Dan ada juga saya rancang untuk buat filem-filem usul dakwah dan juga novel-novel dan usul dakwah. Kerana apa yang dulu saya berfikir, secara jujurnya saya hampir yang berat dalam bidang ini. Saya hampir kata tidak, saya tidak menginvolve lagi dalam bidang film ini, kerana saya lihat banyak kemungkaran dan banyak kejahatan dan banyak kejahilan yang ada di dalamnya. Tapi kawan-kawan saya menasihat, Pierre, kalau kamu berhenti, siapa nak tasbih kawan-kawan kamu yang tak dapat hidayah lagi dulu? Siapa nak bawa mereka ke jalan Allah? So, kalau kamu berhenti sekarang, kamu kena jawab dengan Allah nanti di akhirat. Masya Allah, bila saya dengar tu, saya takut keluar dengan dia. Saya takut nanti bila kita ingin buat baik, bila kita ingin melangkah ke syurga, nanti kawan-kawan saya pegang, ayana, dia suruh pergi solat, tak ada pun. Ini yang membuatkan kenapa saya kena berada di sini lagi, kenapa saya harus berada di bidang ini. Dan insyaAllah tujuan saya adalah untuk membuat filem-filem yang memberi kesedaran, yang memberitahu bahawa hanya Allah saja yang berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Saya ingin buat filem dakwah supaya orang sedar kita ni hanyalah manusia yang kecil dan banyak lagi kita belajar, insyaAllah. So itu adalah insyaAllah saya punya rancangan pada masa hadapan. Dan sejujurnya banyak orang tanya, macam mana tiba-tiba yang boleh berubah, apa yang buat dia berubah, dengan siapa dia ikut. So memang saya orang yang jiwa saya kosong sebelum ini. Saya ingin mencari siapa yang sudi mengajar saya. Saya ingin mencari guru sehingga saya berteman. Saya cakap dia ikut kita orang keluar lebih jauh. Jadi saya ikut jemaah tabligh. Saya ikut jemaah tabligh Tampuk Mata. Di situ saya lihat banyak kawan-kawan saya, pelakon-pelakon yang orang-orang lama yang ada kepakaran dalam macam-macam kepakaran. Di situ saya belajar dari sini. Dan alhamdulillah setelah pindah-pindah saya ke Penang, Allah masih lagi sayang saya, dia beri izin saya untuk saya servis di rumah. Saya masih keluar lagi tiap bulan, saya spend 3 hari untuk keluar dengan masyarakat. Ini pun kemarin saya bawa balik daripada Kelantan, jemaah yang 40 hari, tapi saya dapat ikut 3 hari je. Alhamdulillah, walaupun tak lama, tapi saya belajar sesuatu. Saya belajar di mana kadang-kadang bila mendengar kenapa umat kita zaman sekarang kita diambang kehancuran, kenapa anak-anak kita tidak mengikut, tak solat, kenapa? Mesti ada persoalan. Banyak gejala yang sosial yang meruntuh, banyak akhlak yang tidak bermodal, parti, pesta macam-macam. Kenapa? Saya percaya ada jawapan di sebalik itu, kerana kita sendiri kita tidak amalkan apa
di mana zaman-zaman mereka sebelum turunnya solat, puasa, zakat, usaha dakwah ni yang nombor satu. Usaha dakwah ni kita mengajak orang kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Kita tak buat lagi benda-benda macam ni. Itu yang buatkan orang anak-anak kita semakin leka yang tidak mahu datang bersolat. Apabila kita bersolat adalah perintah Allah. Itu tidak boleh kata orang tak boleh tak boleh, sebab ini adalah perintah Allah. Kita tak buat, kita tak solat, sebenarnya mati mana tadi. Ini saya dengar pada Ustaz tadi. Kalau kita tak solat, hukumannya mati mana tadi. Maknanya mati ni solat besar. Itu kita tidak boleh solat. Kita dah cakap solat itu adalah wajib, itu adalah perintah Allah. Puasa wajib, zakat kita kena, semua kena buat. Tapi bila kita buat semua benda ini hanyalah perintah Allah. Ini hanyalah membuatkan kita sebagai seorang Islam, belum lagi orang yang beriman. Macam mana kita nak buat Allah senyum? Bagaimana kita nak buat Allah gembira dengan perbuatan kita? Sedangkan kita hanya buat apa yang disuruh. Kita tak buat benda yang tidak disuruh untuk buatkan dia gembira. Itu kita kena buat sedekah. Kita kena keluar, kita kena ajak kawan-kawan, kita kena ajak jalan-jalan kita tak solat, ajak datang ke masjid. Kerana bila kita mengajak orang kepada arah kebaikan, itu yang Allah suka. Allah memilih tentera-tenteranya, itu orang-orang yang berawal yang pergi panggil orang ke masjid, kerana itu adalah amalan yang baik dan yang mulia dari sisi Allah. Sebab tidak ada yang mulia selain daripada itu, kerana kita mengingatkan saudara kita tentang kematian. Hari ini kita bergembira kerana kita orang Malaysia. Kita ada orang bergembira kerana dia orang Indonesia, ada orang bergembira kerana dia orang Singapura. Ini adalah semangat nasionalisme yang tidak ada nilai di sisi Allah. Kita patutnya berdiri hanya dalam satu bendera, itu bendera Rasulullah SAW. Tapi hari ini kita semangat nasionalisme itu sangat kuat. Itu sangat kuat. Kita lupa yang itu sebenarnya dunia akan hancur suatu hari nanti, hari yang kiamat. Dan kita tidak ada lagi semangat-semangat seperti itu. Yang ada adalah semangat kepada Rasulullah SAW dan semangat kepada Allah. Dan solatlah amalan kita. Bila kita bangkit nanti kita tanya, kalau kita tak sekali kita tanya, macam mana solat? Itu adalah kisah-kisah yang kita buat. Kita bersedekah, derma, kalau tidak solat, yang agama, benda lain semua tidak kira batal semuanya. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, apa yang saya ada saya ingin kongsikan bersama. Sebelum ni saya memang seorang yang mementingkan kualiti dalam hidup saya mementingkan kehidupan saya mementingkan diri saya. Saya tidak peduli langsung pada usaha agama ini, tapi alhamdulillah setelah Allah berikan saya usaha agama ini, saya lihat banyak benda yang saya perlu perbaiki, bukan hanya pada diri saya, tapi pada jiran-jiran, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara se-Islam saya. Banyak benda yang kita harus buat bersama. Kerana nak masuk syurga ni, tuan-tuan dan perempuan, bukan senang. Apabila Allah siapkan syurga dan neraka, dia punya Jibril. Ya, Jibril kalau pergi nak masuk, lihat dalam syurga tu. Jibril pun masuk, dia pun masuk, lihat, Masya Allah cantiknya. Dia masuk saja dalam syurga tu, dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Tapi apabila Allah panggil dia keluar, dia pun keluar. Apabila dia keluar, dia lihat di sekeliling apa yang ada di syurga tu, membuatkan dia, kalau macam ni lah apa yang ada di luar syurga, aku tak nak masuk syurga. Kemudian dia pergi ke neraka. Dia melihat, dia ketakutan, dia sangat takut. Apabila berada di neraka ni sangat menakutkan. Bila dia keluar, dia lihat di sekeliling apa yang ada di neraka ni, kelak inilah apa yang ada di sekeliling luar neraka. Aku nak masuk neraka. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan, kita nak buat kebaikan, kita masuk syurga bukan senang. Banyak godaan. Kita kena solat, kita kena buat amal ibadat, kita kena takwa, kita buat benda-benda yang susah. Nak bangun subuh pun susah. Tapi inilah kata orang, dia nak syurga, dia kena lepas benda. Kalau tak lepas, semua yang tak dapat masuk syurga. Tapi kalau kita nak buat kebaikan, kejahatan, masuk neraka memang senang. Perempuan, arak, judi, itu benda-benda yang memang menarik hati manusia untuk buat. So itulah dia, tuan-tuan dan puan yang mulia, kita kena sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita kena ingat yang sebenarnya umur kita tak panjang. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, umat itu akan hidup sekitar 60-70 tahun. Kalau dibandingkan 60-70 tahun di dunia, tak berbaloi kalau kita buat jalan. Sebab di akhirat itu selamanya. Kita pilihlah macam apa kita nak. Kita nak hidup di akhirat yang hidupnya selamanya, yang kita mungkin dihukum di neraka selama 1, 2, 3 juta tahun sebelum kita dimasukkan syurga. Atau kita nak buat amal ibadat selama 60, 70 tahun, 40 tahun ini, yang seketikanya hari ini saya fikir semalam saja baru umur saya 21 tahun. Macam semalam saja saya menjadi pengarah filem pertama saya. Tapi hari ini saya dah 27 tahun
akhirat. Di sini dunia ini hanyalah keperluan hidup. Dan kata orang, saya lebih suka berbisnes dengan Allah. Saya nak berniaga dengan Allah. Kerana apa? Kerana berniaga dengan Allah untungnya besar. Berniaga, saya pernah berniaga juga sebelum ni dengan kawan-kawan, tapi saya selalu kena tipu. Memang saya terasa berniaga yang baik, tapi saya yakin Allah itu Maha besar, Maha adil. Dia tidak pernah mengenai hamba. Bila kita berniaga dengan Allah SWT dan jalannya besar, kita ambil contoh Sayyidina Abu Bakar. Dia bagi semua harta yang ada pada jalan Allah, sehingga Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, kau dah bagi semua harta yang banyak, apa yang kau tinggal? Aku tinggal engkau dalam Allah Muhammad. Masya Allah. Dan Allah perintah, dan Allah perintah malaikat untuk mencari Sayyidina Abu Bakar di syurga. Malaikat, aku pergilah cari, aku dah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Saya pun pergi. Dan malaikat dua malaikat pergi mencari Sayyidina Abu Bakar di syurga. Setelah cari satu tentu tidak jumpa. Tak jumpa, dia pun balik. Ya Allah, aku tidak dapat jumpa dengan Sayyidina. Cuma besar sehingga yang berberi untuk dia. Oh, itu baru balkini dia saja. Bayangkan tuan-tuan perempuan muda, itu baru balkini saja. Inilah kesannya apabila kita berbisnes dengan Allah, Allah akan beri kita lebih dan kita tidak menyangka apa yang kita dapat. Seperti itu juga saya apabila saya berhijrah, saya ingat mungkin rezeki saya akan kekurangan, tapi saya salah. Kerana apa? Bila kita berhijrah, Allah akan beri lebih daripada apa yang kita tidak menyangka. Daripada semua-semua yang kita tak sangka itu adalah rezeki yang kita dapat. Dan Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Allah kerana dia memberi saya ruang untuk saya ada di sejarah Islam. Mungkin saya tidak akan dapat dari sini, mungkin saya tidak dapat hidayah, mungkin saya masih lagi orang yang wah kalau saya yang memikirkan bagaimana nak buat film yang baik, tetapi tidak dapat dilihat apakah nikmat yang sebenar yang ada di dunia ini. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat hati Allah berikan pada dia hanya untuk beribadah kepada dia. Dan kalau kita kira apa nikmat yang Allah beri kepada kita, memang tak sekira tuan-tuan. Dia tulis kalkulator tu akan untuk sebab terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita terlupa untuk bersyukur kepada dia. Masya Allah. Ini yang apa yang saya akan buat untuk perancangan saya. Macam saya cakap tadi, insyaAllah saya akan doakan saya supaya saya dapat mengarah dan menerbitkan sebuah filem yang berunsur keagamaan yang kuat. Dan saya pun sekarang dalam penulisan novel pertama saya yang berjudul Road to Darussalam, perjalanan ke Darussalam. Darussalam itu adalah syurga. Jadi itu adalah cerita bagaimana seorang yang belum mendapat hidayah sehingga mendapat hidayah, sehingga dia bertemu dengan kehidupan yang sebenar. So itu antara in future yang saya plan. Dan saya pun berharap, saya sudah berdoa, insyaAllah saya mungkin boleh tazkir atau boleh tarik kawan-kawan hati saya di mana yang masih kekurangan atau jiwa yang kosong dan hidayah. Saya doa kepada Allah supaya mereka dapat sama-sama hari ini duduk dan bercerita tentang kebesaran Allah. Kerana Allah sukakan orang-orang yang bercerita tentang kebesaran dia, insyaAllah. Subhanallah, saya sangat kagum dengan jiwa ataupun perasaan ingin dakwah yang ada dalam apa yang Wahab dia tadi. Nak dakwah, nak ajak orang juga. Ada orang cakap, Ustaz, saya ni taklah baik sangat, maka saya nak ajak orang. Sebenarnya apa yang Rasulullah pesan, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun kamu tahu satu je, sampaikan daripada alasan untuk kata saya ni tak berapa baik lagi lah, segar lah nak nasihat orang, itu bisikan syaitan sebenarnya. Bila kita ajak orang buat baik, bila kita ajak orang solat, bila kita ajak orang ke masjid, jiwa kita automatically menjadi semakin kuat sebenarnya. Itu antara rahsia yang dikongsi oleh sahabat-sahabat kita dalam Jemaah Tabligh. Bila diajak orang, sebenarnya yang pertama jiwa kita semakin kuat. Dan saya sebut tadi, memang ada sahabat-sahabat yang mula cuba menjauhkan diri. Ini suasana yang dihadapi juga oleh sahabat-sahabat kita arti yang dah berhijrah sebelum ni. Saya terlibat juga handle segala-segala kelas video orang, buat surah Fitrah dan sebagainya. Memang ada, bahkan ada producer yang sengaja pergi Sentuh. Bagi untuk ke sorry kawan tu nak semayang, sengaja. Ada yang satu kes tu memang dia dah ada asal nak jadi pakar utama perempuan lah. Terpaksa sekarang nanti you tak payah datang lah, terbimbang nanti you pakai macam ni, you dah betul-betul ni, nanti filem kita pun ada efek, tak boleh nak market apa semua. Tetapi yakinlah, orang yang buat keputusan kerana Allah, rezeki
rezeki itu tetap akan datang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Taala bagi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki unexpected rezeki. Tak dijangka-jangka, oh dapat ini rezeki yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya